peristiwa yang agak menyedihkan sepanjang sesi 2022 ini adalah pemergian seorang guru ya, rakan sejawat kita, yaitu mendiang Cikgu Chung ya, yang telah meninggalkan kita akibat penyakit yang beliau telah tanggung sejak bertahun-tahun lamanya. Kehilangan beliau ini memang agak menyedihkan kami dan seluruh warga sekolah, karena beliau adalah seorang guru yang sangat kompeten, dedikasi, dan antara guru penyayang di sekolah. Paling terkesan bila kerja yang kita memerlukan kerjasama dari orang lain. Satu saya pegang, saya suka mempermudahkan kerja orang dengan harapan kerja saya akan dipermudahkan. Syukur Alhamdulillah setakat ini saya masih boleh mengatasi apapun situasi yang berlaku di sekolah. Alhamdulillah. Bila saya menerima 3 orang guru baru, dengan pertambahan guru-guru ini saya merasa gembira sebab agihan tugas semakin baik. Guru-guru ini sangat bekerja sama, sangat prihatin, sentiasa menyelesaikan tugasan yang diberikan dengan baik sekali. Itu adalah keturujaan bagi saya panjang tahun 2022 ini. Tahun ini ada berlaku satu kebakaran yang melibatkan jumlah yang besar di Kampung Hidayat. Saya rasa terpanggillah mengajak rakan-rakan membuat kutipan Dharma Kilat. Kami telah berjayalah mengadakan satu kutipan yang cukup besar. Semua mangsa mendapat keperluan asas untuk memulakan persekolahan daripada hasil kutipan itu. Perasaan sedih ya bila kita dengar kebakaran berlaku. Sebab apa? Saya pernah mengalami kebakaran ni ketika saya berada di sekolah SK Sentosa di belakang ya. Masa kami balik sekolah, tiba-tiba kami dipanggil dan mengatakan bahawa sekolah kami telah terbakar. Perasaan di situ kami tidak fikir tentang diri kami, tetapi yang kami fikir ialah pelajar kami. Adakah mereka sudah balik ataupun belum? Kami bergegas datang ke sekolah. Sesampainya kami di sekolah, semua sudah terbakar. Tetapi pada masa itu kami telah mendapat berita bahawa pelajar kami semua selamat. Dan itulah yang kami mahu sebenarnya. Sesi sukan ni banyak dekat luar. Bila ada kerja-kerja di luar tu, memang kita perlu dari pagi sampai ke petang sebenarnya kot memang kita kat luar. Dan semua tahu juga saya ada 2 orang anak, yang seorang nama Wafi, seorang lagi nama Inara. So satu hari ni masa saya dekat latihan pusat, dari pagi sampai ke petang, masa tu memang maghrib dah. So saya sampai rumah pukul 7 lebih. So bila saya buka pintu bagi salam, Wafi tu saya nampaklah dia berlari. Dia suruh macam ni Ya Allah Mami, lambatnya balik. Kesian Mami. Kenapa Mami kuat sangat kerja? Saya macam rasa terharulah sebab dia yang umur 4 tahun tu pun dia tahu kita punya kerja tu busy kan. Dan masa tu saya macam terharu sebab beberapa hari sebelum tu ustazah sekolah dia ada WhatsApp saya. Dia cakap Wafi kat sekolah tantrum sebab dia nak perhatian. Masa dengan anak-anak tu tak ada sampai dia buat perangai kat sekolah. Tapi itulah pengorbanan kita kan untuk kemenjadian murid sebenarnya. Kita lebih fikir kemenjadian murid lah dan untuk harumkan nama sekolah. Kadang-kadang bila kita nak menjadikan sesuatu, kita kena berkorban dengan lain. Apabila negara kita dilanda dengan masalah COVID ya, di mana ketika itu PDP sudah tidak lagi bersemuka, sangat memberi kesan kepada warga SK Batu Pahat, khususnya ibu bapa yang berpendapatan rendah. Dan apabila gerakan konsep prihatin terhadap anak didik kita ya, pentadbir guru-guru kita bersatu mengeluarkan duit, mengajukan satu sumbangan. Anak murid yang terkesan itu kita dapat menyampaikan sama ada keperluan harian. Bantuan ini berterusan sehinggalah mana-mana anak didik yang terkesan dengan masalah itu biasanya kita dapat bantu walaupun sedikit bantuan tersebut. Masa lihat murid-murid PPKI saya, kami berlari di stadium masa hari sukan. Sebab first time kan sebelum ni kita PKP, lepas tu saya pun baru posting 2019. Jadi saya belum pernah merasa hari sukan di stadium. Jadi sudah tengok, oh rupanya begitu comel dorang lari tu. Kami main kejar-kejar di stadium. Masa latih budak-budak terlibat sama-sama dengan aktiviti dorang. Sebab semasa dalam kelas tak sama dengan aktiviti luar. Kelakuan sebenar budak-budak tu sangat berlainan dengan kelakuan dalam kelas. Contohnya baru-baru ni kan pergi buat aktiviti hidro di kolam renang.
Ada 2 orang budak. Lain perangainya dengan di kelas. Tapi apa-apa pun seronok lah. Dia punya jadi pengalaman baru untuk aku lah. Bila kita berada satu sekolah tu ada 2 nama yang sama dan pastinya orang akan teragak-agak, ini Jun mana nih? Jun Pra kah? Jun Perdana? Dan saya sentiasa menerima WhatsApp daripada guru-guru berkenan untuk ditujukan kepada Cikgu Judida Juhar, tapi di-send kepada saya. Jadi saya tahulah apa rahsia di sebalik itu. Terujalah sebab kami pun boleh buat perbandingan. Saya bagi tahu, kamu boleh panggil saya Jun Pra, satu lagi Jun Perdana. Ada satu peristiwa. Yang pertama ada murid yang tiba-tiba pingsan dan saya berfikir akan memanggil ambulans. Sebab bila saya kejutkan, dia tidak bangun. Selepas kejadian itu berlaku juga kepada seorang ustaz di sidang pagi, benda yang sama. So bila dikaji, rupanya adalah lakonan semata-mata oleh murid itu. Dan murid ini tidak mau masuk kelas dan alhamdulillah Allah izin beberapa sesi kaunseling yang telah kita buat sehingga ke hari ini murid ini sekolah seperti biasa. Itulah peristiwa tak dapat saya lupakan sepanjang di sini. Berkaitan dengan pengurusan masa kot, sebab tahun ni masa saya berubah sikit sebab saya kena jaga cucu, anak saya aksiden baru-baru ni kan. So kerja-kerja saya banyak tertangguh lah. Sangat berterima kasih kepada guru-guru di sekolah ni lah sebab sedikit sebanyak dia dapat membantu saya dalam kewangan tu lah. So bantuan daripada kelab guru tu sangat membantu. Cabaran saya sebagai seorang guru melayani atau menghadapi kerana ragam murid ada di dalam kelas dan juga di luar kelas. Memerlukan kesabaran lah, terutama dari segi disiplin. Saya di mana-mana saya sentiasa senang bekerja di samping orang-orang yang ada di sekeliling saya. Banyak juga perubahan lah di sini. Sekolah ini semakin ceria di bawah pentadbir kita dan dibantu oleh guru-guru. Bila saya diberi tugas oleh guru besar lah untuk mengendalikan pokok-pokok bunga di sekolah ni, dapat mencantikkan kawasan sekolah, membawa bunga dari rumah kemari. Saya dapat kongsikan kecantikan dari rumah saya tu saya bawa kemari. Bila orang gembira melihat-lihat pokok-pokok bunga ni, itulah keterujaan saya. Lagipun pokok-pokok ni memberi keceriaan semula jadi kepada kita, supaya ceria, kaki tangan kita ceria. Jadi terima kasihlah kepada guru besar yang beri sokongan, membuat pasu dan sebagainya. Jadi bila saya diserahkan tugas begini, saya rasa amat teruja sekali, ya. Bila ku pejam mata, ku mendoakan dirimu, tabah dengan ujianmu. Bila ku hilang arah, kau sedarkan diri aku, bersyukur pada yang satu. Kau tetap tabah dalam mengarungi hidup yang penuh dengan ona duri. Andai kau pejam mata, dunia akan bersamamu. Kamu tahu, andai kau hilang arah, Tuhan tetap bersamamu. Aku tahu. If you feel like you've got the weight of the world on your shoulders, look around, you're alive. Alhamdulillah. Kau tetap tabah dalam menghalangi hidup yang penuh dengan ona duri. Okey, harapan saya kepada seluruh warga sekolah untuk 2022 agar seluruh warga berganding bahu dalam memastikan kejadian pelajar-pelajar di SK Batu 4 ini akan seiring dengan pelajar-pelajar lain di seluruh negara. Kita mengharapkan semua guru-guru terutamanya melaksanakan tugas dengan sungguh kompeten dan memastikan persekitaran sekolah juga menjadi suatu persekitaran yang sangat kondusif kepada anak-anak, seterusnya bagi warga sekolah, ya. Dan saya mengharapkan SK Batu 4 akan menjulang nama di Persada Pendidikan Negara dan kita akan menghasilkan pelajar-pelajar yang bakal mewarisi negara kita. Terima kasih atas kerjasama sepanjang 2022. Anda semua adalah yang
terbaik. Untuk semua warga SK Batu 4 Jalan Apas, kekalkan kerjasama semua daripada pihak pentadbir, guru-guru, AKP maupun pekerja pembersihan. Semuanya memberi kerjasama yang baik dan saya harapkan kerjasama ini berterusan sampai bila-bila kita terus menggapai kecemerlangan dari segi kurikulum, HEM, co-curriculum dan juga yang lain-lain sehingga ke peringkat yang lebih tinggi. Ribuan terima kasih diucapkan atas kerjasama, kemesraan di antara semuanya sangat baik dan perpaduan di kalangan guru dan juga ahli warga kerja SK Batu 4 sangat mantap. Teruskan dan harap dia berkekalan sehingga ke satu saat yang lebih cemerlang. Panjang 8 tahun berada di Batu 4, saya rasa hubungan saya dengan guru-guru baik. Semua dapat membuat kerjasama, kemudian program-program dapat dijalankan secara bersama. Kalau klub staff nih, saya buat cadangan lah. Kalau boleh, buatlah satu anjuran yang di luar sekolah kita. Janganlah kita berada di Tawau nih saja. Teruja sangat saya berada di sekolah ini apabila saya bersama-sama dengan beberapa orang guru, dengan guru besar ya, kami telah membuat satu filem pendek mengenai Hari Raya ya. Di situ saya nampak ya, guru besar serta guru-guru memainkan peranan serta hubungan kami seperti adik-beradik ya. Itu yang membuatkan saya rasa sangat bertuah berada di sekolah SK Batu 4. Hubungan rapat di antara satu sama lain bersama-sama pihak pentadbir yang sangat baik dan sangat memberikan dorongan setiap apa yang kami lakukan. Kalau saya, cikgu-cikgu kat sekolah ni alhamdulillah lah, semua agak membantu, sangat membantu bila ada program apa-apa kan, kita minta tolong semua. Tapi kadang-kadang kita ada loose sikit kan, kita ada gap sikit kita nampak. So saya nampak kat sekolah ni kalau boleh kita adakan satu program team building lah kan, kita upah konsultan luar. Lepas tu kita keluar daripada suasana sekolah ni. Kita tak naklah balik-balik buat kat sekolah kan. Kita pergi keluar sikit, pergi mana-mana, hotel, ballroom kita buat konsultan kan, buat team building. Itulah, so saya rasa begitu kita akan gam tahu hubungan kita. So apa yang tak puas hati kita boleh keluarkan dan kita akan jurang mana yang jauh kita boleh dapatkan. Macam tu, barulah SK Batu 4. Macam itu. So, hulurkan tangan dengan hati ikhlas. Kita buat terbaik untuk anak didik kita demi masa depan anak cucu sebagai bangsa yang berjaya. Bertemu di Puncak Jaya. Harapan saya, cikgu-cikgu, pendidik dan warga sekolah terutamanya sihat-sihat, dapat berhikmat lagi dengan lebih baiklah untuk sekolah dan untuk anak kita. One for all for one. Kita semua dapat bekerjasama sebagai satu tim. Tak kisah pun dari PPKIK, dari PRA ataupun dari guru-guru ataupun dari semua AKP. Semoga kita semua dapat bekerjasama dengan baiklah, insyaAllah. Saya mengucapkan sabas dan tahniah kepada SK Batu 4 yang cukup indah dan cantik. Kalau kita lihat pun panoramanya pun indah, mendamaikan. Tinggal lagi kita warga SK Batu 4 untuk kita bersama-sama menaikkan nama sekolah ini, meningkatkan prestasi akademik, sosial, sukan dan seumpamanya agar kita cemerlang di arena pendidikan di Malaysia. InsyaAllah. Good luck SK Batu 4. Sekarang sebagai guru kita banyak tanggungjawab kan. Banyak masa kita terluang untuk tugas-tugas kita. So itu sajalah. Saya harap semua guru-guru sentiasa sehat dan ceria. That's all. Thank you. Untuk seluruh warga sekolah, apapun yang kita buat adalah ibadah dan amanah yang ditanggungjawabkan kepada kita. Jadi bila kita berpegang pada amanah dan tanggungjawab itu, rasanya tidak ada masalah yang timbul dari segi kehadiran, tanggungjawab kepada kerja. Bila kita tahu amanah kita dan tahu tanggungjawab kita, jadi soal lambat datang, tidak masuk kelas atau ponteng kerja, sebetulnya itu adalah satu kesilapan diri kita sendirilah. Jadi kalau boleh kita perbetulkan sama-sama supaya kesian budak-budak sekolah ya, manfaatnya namanya pun sekolah, tidak ada murid, tidak adalah kita ni kan, tidak adalah guru, tidak adalah AKP. Jadi sumber kita ni adalah murid-murid. Jadi sayangilah mereka sebab mereka lah semua punca pendapatan kita. Jadi itu sajalah ya daripada saya. Terima kasih.